Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل الجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب النائب عن الفاعل. يهدف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر، فيضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحو تعلم، وثالث نحو انطلق، ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي، ولك في نحو قال وباء الكسر مخلصا ومشمّن ضمّن والضم مخلصا. Baik. Musannif rahimahullah selepas selesai sebutkan bab fa'il, diiringkan pula dengan babun naibi anil fa'il, ataupun dikenali juga dengan bab alladhi lam yusamma fa'iluhu. Babul maf'ul alladhi lam yusamma babul al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Baik. Jadi babun naib anil fa'il. Jadi bab ni termasuk dalam bab al-marfu'at. Bab ni termasuk dalam bab al-marfu'at. Dalam apa ni matan Najrumiyah disebut al-marfu'atu sab'atun. Jadi antaranya fa'il, selepas tu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Baik. Jadi asal pada kalam kita sebut fa'il. Contohnya daraba Zaidun amran. Daraba Zaidun amran. Jadi asalnya kita sebut fa'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Cuma ada keadaan kita buang fa'il. Fa'il ni kita hazafkan. Dan sebab-sebab dia tu banyaklah. Sebab-sebab dihazafkan fa'il tu banyak. Gharak dia tu. Sama ada gharak tu gharak lafzi ataupun gharak tersebut tujuannya tujuan makna. Sama tujuan dia berkait dengan lafaz ataupun berkait dengan makna. Nanti kita akan tengok dalam syarah. Jadi ada keadaan dibuang fa'il. Maka bila dibuang fa'il, maka maf'ulun bihi ini ambil tempat fa'il. Ambil tempat fa'il. Maka dinamakan apa ni? Jadi kita nak mengaji bab ni lah. Bab apa yang disebut sebagai bab naib fa'il. Bab apa yang ganti fa'il. Sebab dia asalnya maf'ulun bih. Kemudian dia ambil tempat fa'il. Ini dia naib anil fa'il. Ataupun dinamakan juga bab ni bab al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Dia ada maf'ul, tapi fa'il dia tak tahu siapa. Fa'ilnya tidak tahu siapa. Contoh kita kata suriqa hatifi. Barang yang dicuri tu kita tahu tak? Kita tahulah hatif. Ini barang yang dicuri. Dia asalnya jadi maf'ul. Mesti ada pelaku, iaitu pencuri. Tapi sekarang ni kita tak tahu siapa pencuri. Jadi bila tak tahu, kita akan sebut suriqah hatifi ataupun suriqal hatif. Jadi siapa fa'il dia? Fa'il dia tak tahu. Ataupun boleh jadi kita tahu, tapi ada sebab-sebab tertentu kita nak sembunyikan. Siapa pelaku itu gharak lah. Itu dibincang, itu dalam ilmu ma'ani. Baik. Suriqah hatifi. Okey. Jadi fa'il dah dihazaf. Ganti maf'ulun
ganti maf'ulun bih tempat dia. Kalau kita kata asalnya kita buat saraqa Zaidun hatifi. Jadi Zaid kita dah buang, sekarang ni hatif ambil tempat Zaid. Bila dia ambil tempat Zaid, bila dia ambil tempat Zaid itu fa'il, maka dia akan ambil hukum-hukum fa'il. Dia akan ambil sekali hukum-hukum fa'il. Baik, apa hukum-hukum fa'il yang kita mengaji itu? Apa hukum-hukum fa'il yang kita mengaji itu? Antara yang kita mengaji itu hukum fa'il, dia rafa', kaunuhu marfu'an. Dia rafa'. Ini alamat rafa' dia lah. Ini alamat rafa' dia. Atau hukum dia rafa'. Jadi bila maf'ulun bih yang asalnya mansub, dia ambil tempat fa'il, maka maf'ulun bih tadi pun jadi ambil hukum rafa' juga. Dia pun marfu'. Asal daraba Zaidun amran jadi duriba amrun. Baik, itu yang pertama. Baik, lagi apa lagi dia punya hukum? Hukum wasadasai nomat hukum fa'il. Fa'il dia umdah fil kalam. Yani kaunuhu umdatal kalam. Fa'il ni dia umdah, maknanya dia bukan fadlah. Dia umdatul kalam musnad dengan musnad ilaih. Musnad dengan musnad ilaih. Sama ada mubtada khabar ataupun fa'il dengan fa'il. Sekarang ni fa'il dia umdah fil kalam. Sekarang ni umdah yang merupakan fa'il tu dah dibuang. Maf'ulun bih ambil tempat dia. Maf'ulun bih ni pun sekarang ni jadi umdah fil kalam. Faham tak? Dia jadi umdatul kalam. Bukan lagi fadlah. Boleh faham? Kemudian antara hukum fa'il lagi kita mengaji apa dia? Yang ni kaunuhu wajibat ta'khir. Dia wajib ditakhirkan daripada fa'il, iaitu daripada amal dia. Dia mesti duduk selepas amal dia. Jadi fa'il kita buang, kita datangkan maf'ulun bih tempat fa'il. Jadi maf'ulun bih yang ambil tempat fa'il ni pun sama juga, dia tidak boleh ditakhirkan daripada fa'il. Kemudian kedua-duanya seperti satu kalimah. Kita mengaji itu. Ini pun samalah. Fa'il dan juga maf'ulun bih ni yang ambil tempat fa'il ni pun seperti satu kalimah. Dan perkara yang sama juga berlaku, yang itu kita mengaji masalah ada tempat wujub at-tadhkir, ada tempat wujub ta'nis, dan ada tempat jawazul amrain. Ada tempat wajib kita tazkirkan fa'il, ada tempat kita wajib ta'niskan fa'il, dan ada tempat kita harus untuk tazkir dan ta'niskan fa'il. Ingat tak itu? Kita mengaji kepada fa'il, samalah. Benda tu pun berlaku di sini. Jadi kita tak terang dah sini. Maksudnya sama aja apa yang pada masalah fa'il, sebab dia ambil tempat fa'il dan dia ambil hukum semua hukum-hukum fa'il. Cuma dia ada hukum tambahan lagi. Ada hukum tambahan, kita kena tukar fa'il ni, sirah dia. Daripada daraba jadi duriba. Itu mukadimah awal. Baik, kemudian apa dia? Naib. Apa dia naib fa'il ni? Oh, sudah silap lah. Naibul fa'il. Apa dia naib fa'il? Naib fa'il adalah huwal ismu zahir awil mudmar as-sarih awil muawwal bis-sarih al-marfu' lafzan aw takdiran al-masbuqu bi fi'lin lam yudhkar fa'iluhu aw shibhihi aw al-masbuq bi shibhi al-fa'il. Sama macam itu, cuma ada beza sikit di belakang. Naibu al-fa'il. Naib fa'il apa? Isim zahir ataupun mutmah. Ini naib fa'il ni sama ada dia isim zahir ataupun isim dhamir. Akan jadi naib fa'il sama ada isim zahir ataupun isim dhamir. Dan isim zahir terbahagi kepada dua. Sarih dengan muawwal bis sarih. Isim dhamir juga terbahagi kepada dua. Apa dia? Ingat kira? Bariz
dengan mustatir. Baris terbahagi kepada dua, muttasil dan munfasil. Dan mustatir terbahagi kepada dua, jawazan dan wujuban. Maknanya pembahagian yang sama yang kita dah mengaji dah dalam bab fa'il. Pembahagian yang sama kita dah mengaji dalam bab fa'il. Ini naibul fa'il. Jadi naibul fa'il sama ada isim zahir ataupun isim dhamir. Wal ismu zahir awil mutmar. Tamam. As-sarih awil muawwal bis-sarih. Yang ni. Isim zahir yang sarih ataupun muawwal bis-sarih. Patu hukum ni marfu'. Al-marfu' lafzan au takdiran. Sama ada dirafa'kan pada lafaz ataupun pada takdir. Itu pada isim-isim yang mabni, maka kita akan alamat rafa' dia ditakdirkan. Al-masbuq bi fi'lin, didahului dengan fa'il yang tidak disebutkan fa'il dia. Seperti yang kita sebut tadi. Sebelum dia ada fa'il yang mana fa'il itu tidak disebutkan fa'il, ataupun didahului syibih fi'il. Syibih fi'il. Didahului isim maf'ul contohnya. Di isim maf'ul. Sebelum dia yang mana dia syibih fi'il. Dia beramal seperti amal fi'il. Baik. Isim sharih contoh wa Sayyidina Muhammad. Kita kata duriba Zaidun. Ini isim sharih, isim zahir lagi pula sharih, tak perlu ditakwil. Tak berhajat kepada takwil untuk jadi naib fa'il. Duriba Zaidun. Ataupun kita kata duriba haula. Ini mabni. Ataupun duriba al-fata. Yang ni kita takdirkan. Yang ni marfu' tapi pada takdir. Marfu' tapi pada takdir. Yang ni mabni. Yang ni i'rab dan i'rab mahal. Baik. Ini mau jelas dah sama aja dengan sebelum ni. Baik. Kemudian muawwal bis-sharih. Muawwal bis-sharih ada 3 iaitu. Ingat lagi tak? Muawwal bis-sharih ada 3. Yang pertama an dan juga fa'il. Misal dia apa? Wasana Sayyidina Ahmad. An dan juga fa'il. Betul ya? An dan juga fa'il, anna wasmuha wa khabaruha, dan juga ma dan juga fa'il. Dia ada 3. Misalnya contoh yuradu an tajtahid. Yuradu an tajtahida. Kita takwilkan dia, kita kata an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin naibu fa'il bagi yurad. Mana lepas takwil akan jadi yuradu ijtihaduka. Yuradu ijtihaduka. Nampak Okey. Ini naib fa'il. Lepas kita takwilkan an tajtahida ni, dia jadi naib fa'il bagi yurad. Yang kedua, wa Sayyidina Muhammad, anna wasmuha wa khabaruha. Misalnya apa? Anna dan isim dia dan khabar dia. Contohnya, masalah Sayyidina Muhammad, urifa annaka mujtahidun.
urifa annaka mujtahidun. Jadi anna dan isim dia, iaitu kaf ni, isim domir ni, dan juga khabar dia, kita takwilkan semua ni jadi apa ni, naib fa'il bagi urifa. Lepas takwilkan jadi urifa ijtihaduka. Urifa ijtihaduka. Yang ketiga, ma wal fa'il. Misalnya, urifa ma sana'ta. Urifa ma sana'ta. Tetakwilkan ma wa ma dakhalat alaihi. Takwilnya jadi fi ta'wili masdarin, jadi naib fa'il bagi urifa. Ini urifa sun'uka. Urifa sun'uka. Ini tiga. Muawwal bisarih. Baik. Kemudian naib fa'il isim dhamir. Naib fa'il isim dhamir. Di dhamir ada dhamir yang baris, ma yazharu lafzuhu fil kalam, dan juga ada dhamir mustatir, iaitu ma la yazharu lafzuhu fil kalam wa yufhamu min at-takdir. Baik, baris dan juga mustatir. Jadi baris ada dua, muttasil dan munfasil. Mustatir ada dua, jawazan dan juga wujuban. Jadi muttasil, kita mula dengan muttasil dulu. Dhamir baris muttasil. Ada berapa? Kam? Salasah mutaharrikah, salasah sakinah. Ta'ul fa'il. Lepas na al-fa'ilin, dan juga ini hak perempuannya. Ni ta dengan semua sekali lah. Ta, ti, tu. Kemudian waw, alif, ya. Waw, alif, ya. Boleh contoh. Duriba. Duribtu. Duribtu, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, semualah. Duribna. Duribna, duribna. Untuk perempuan. Kemudian duribu, duriba, tu ya. Tudrobin. Ini perempuan. Tudrobin. Ada 6. Munfasil ada 12. Munfasil ada 12. Wa humahum, patu hiya, humahuna, patu anta, antuma antum, anti, antuma antuna, tu ana, nahnu. Ma duriba illa huwa, ma duriba illa nahnu, ma duriba ila akhirih. Jadi ini ada 12. Ini ada 6, ini ada 12. Salasah yang 6 ni salasah mutaharrikah, salasah sakinah. Betul yang ni musanna sama 12. Kemudian jawazan. Betul dhamir mustatir, jawazan. Dhamir mustatir, jawazan. Contoh dia ada 2 ya. Moda apa ni muzakkar dengan muannas. Zaidun qubila. Zaidun qubila ataupun Zaidun yuqbalu. Mudhari' ataupun madhi. Hindun qubilat
Hindun tuqbalu. Jadi naib fa'il di sini dhamir mustatir jawazan. Sebab apa jawaz? Sebab isim zahir boleh ambil tempat dia. Zaidun qubila, apa dia? Qubila apa? Qubila talabuhu. Contoh. Zaidun dia terima tolak dia. Kita gantikan dengan isim zahir. Waktu tu naib fa'il dia isim zahir. Cuma bila tak ada tolak, naib fa'il dia isim dhamir. Jadi dia jawaz saja, bukannya wajib. Wujuban udrabu nudrabu tudrabu. Ini wajib. Maksudnya tidak boleh isim zahir ambil tempat dhamir ni. Mustatir wujuban. Dalam ni ada dhamir, tak boleh isim zahir ambil tempat dia. Itu dhamir mustatir wujuban. Kita dah jelas dah dulu pada pengajian fa'il. Jadi tengok balik di sanalah. Baca dulu syarah dia. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala yajuzu hadful fa'il. Harus hazaf fa'il. Imma lil jahli bihi, sama ada kerana jahil dengan siapa fa'il pelaku tersebut, au li gharadin lafzi au ma'nawi, ataupun kerana ada tujuan tertentu, dan tujuan tu sama ada tujuan yang berkait dengan lafaz ataupun tujuan yang berkait dengan makna. Fal awal tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada lil jahli bihi. Maksud al awal tu merujuk kepada lil jahli bihi. Yani misalul jahli bihi, fal awal yang pertama yang nak bagi misal. Yani al-awwal ay misalul awwal. Yani al-jahli bihi tu, misalul jahli bihi. Kaqaulika, seperti kata kamu, suriqal mata. Suriqa al-mata. Jadi tak tahu siapa pencuri. Kita tak tahu siapa pencuri. Jadi kita sebut suriqa al-mata. Barang-barang. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sama juga contoh yang pertama. Masalah tak tahu siapa perawi dia. Jadi kita kata diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenali dengan sirah tamrid. Orang kata pakai sirah sakit. Sirah sakit. Jadi kita tak tahu. Tak tahu siapa perawi dia yang merawi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wa ruwiya an Rasulillah SAW idza lam yu'lam as-sariqu war-rawi. Apabila tidak diketahui pencuri dan juga siapa yang mencuri dan siapa yang meriwayatkan. Wasani, maksud wasani ini merujuk kepada gharad lafzi. Yani misalul gharadil lafzi ka qaulihim, seperti kata mereka orang Arab, man tabat sariratuhu humidat siratuhu. Man tabat siratuhu humidat siratuhu. Siapa yang elok apa yang di dalam hati dia, maka dipuji sirah dia, dipuji perjalanan dia. Orang yang dalam dia elok, maka perbuatan dia pun elok, maka dia punya sirah hidup dia tu dipuji. Fa innahu law qila,
hamidan nasu siratahu ikhtallatis saja'ah. Dia nak bagi apa belakang tu sama. Faham tak? Sajak. Dia nak bagi hak belakang tu sama. Karena sesungguhnya kalau dikatakan hamidan nasiratahu man tabat sariratuhu hamidan nasu siratahu. Kan tak sama tu ta tu. Ni sariratuhu, kat situ sariratahu. Kalau diperzahirkan fa'il. Hamidan nasu siratahu. Dia akan jadi ikhtalat, akan jadi ada berlaku kepincangan pada sajak. Jadi di situ ada gharat. Gharat apa? Gharat lafzi. Bukan ada gharat makna apa. Tidak. Wasalis, yang ini merujuk kepada gharat maknawi. Yang ini misalul gharadil ma'nawi ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu. Wa qauli syair, wa qauli asyair, wa in muddatil aidi ila zadi lam akun bi a'jalihim id ajsha'ul qaumi a'jalu. Wa in muddatil aidi, wa in muddatil aidi, kat sini dekat ayat tu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum. Satu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu, idza qila, kat situ dua lah ada dalam ayat tu. Adapun dalam syair ni, wa in muddatil aidi, muddat, kalimah muddat tu, wa in muddatil aidi. Fahudhifal fa'il fi dzalika kullih. Qila tak bagi tahu siapa dia yang cakap. Qila yang kedua pun tak tahu juga siapa yang cakap. Lepas tu dalam syair, wa in muddatil aidi, siapa dia yang hulurkan tangan tu. Fahudhifal fa'il fi dzalika al-amsilah kullihi li'annahu lam yata'allaq gharadun bi dzikri. Sebab tak ada gharad pun, tak ada tujuan pun nak untuk disebut. Tak perlu pun disebut. Sebab nak beritahu, kalau dikatakan kepada kamu, siapa-siapa yang kata? Tidak ada apa ni gharad nak sebut dia. Itu termasuk dalam gharat maknawi. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullah, wa haitsu hudhifa fa'ilul fi'li fa innaka tuqimu muqamahul maf'ula bihi wa tu'tihi ahkamahul madhkurata lah fi babihi fatusayyiruhu marfu'an ba'da an kana mansuban wa umdatan ba'da an kana fadlatan wa wajibat ta'khir anil fi'li ba'da an kana jaizat takdim alaihi wa yu'annasu lahul fi'lu in kana mu'annasan. Semua tu hukum ahkam berkaitan dengan fi'il. Jadi dia kata, apabila kamu menghazahkan fa'il bagi fi'il, maka kamu akan dirikan tempat fa'il tu maf'ulun bih. Ni kamu akan ambil maf'ulun bihi, kamu akan letak tempat fa'il. Dan kamu akan berikan hukum-hukum fa'il yang tersebut pada bab fa'il fi babihi. Kamu akan bagi kepada maf'ulun bihi itu hukum-hukum fa'il yang disebut pada bab fa'il. Maka fatusayyiruhu marfu'an, maka kamu akan jadikan dia maf'ulun bihi tadi tu, kamu akan jadikan dia marfu' ba'daan kana mansuban. Kamu akan jadikan dia marfu' selepas keadaan dia tadi tu mansub. Tadi dia mansub, sekarang ni kita jadikan dia marfu'. Wa umdatan ba'daan kana fadlatan. Tadi dia fadlah, kamu tukar dia jadikan dia umdah. Sebab dia ambil tempat fa'il. Tadi dia wajib takhir daripada fa'il, dan kamu jadikan dia wajib takhir daripada fa'il. Selepas dia tu tadi jaiz takdim. Kan boleh kita takdimkan maf'ulun bih. Kita kata Allah as'alu. Allah as'alu, nak bagi tahu hanya Allah saja. Tujuan hasar. Allah saja aku minta. Tadi kita boleh takdimkan maf'ulun bih. Sekarang ni maf'ulun bih ni ambil tempat fa'il, tak boleh dah takdim. Dia kena wajib takhir. Wa wajibat takhir anil fi'li ba'da an kana jaizat takdim alaihi. Alal fa'il. Wa yu'annasu, dan dia ditakniskan baginya al-fa'il
disebabkan maf'ulun naib fa'il itu ditakniskan, bagi naib fa'il ditakniskan fa'il. In kana naibul fa'il itu muannasan. Sekiranya naib fa'il itu muannas. Taqulu fi daraba Zaidun amran duriba amrun wa fi daraba Zaidun hindan duribat hindun. Lihat, daraba Zaidun amran. Lepas tu kita buang Zaid. Amran kita letak di tempat Zaid. Tadi amran ni maf'ulun bih, dia mansub. Sekarang ni dia ambil tempat Zaid, maka kita akan kata duriba amrun, marfu'. Lepas tu contoh yang kedua, daraba Zaidun hindan. Zaid pukul hindan. Lepas tu kita buang Zaid. Kita buang Zaid. Letak hindan tu tempat Zaid. Jadi kita akan kata hindun. Sebab dia ambil hukum fa'il. Lepas tu kita kena tukar fa'il tu. Jadi duribat. Sebab naib fa'il dia muannas. Ada tak faham ni tu? Ada iskal? Tak ada Okey. Mudah ni. Benda kita dah baca dah sebelum ni, ini cuma sebagai murajaah. Mungkin lepas ni ada sedikit tambahan baru yang tak ada pada pengajian sebelum ni. Baik. Ma yanubu anil fa'il. Ma yanubu anil fa'il. Kita sebut tadi pada kata daraba Zaidun amran. Zaid jadi fa'il, amran jadi maf'ulun bihi. Yang ni fa'il, kemudian amran maf'ulun bihi. Baik, bila kita hazahkan Zaid, amran akan ambil tempat Zaid. Amran akan ambil tempat Zaid. Amran ni asal dia apa? Maf'ulun bihi. Kemudian dia ambil tempat Zaid, kita namakan dia naibul fa'il. Jadi apa yang ambil tempat Zaid ni maf'ulun bihi. Baik, adakah maf'ulun bihi saja yang menggantikan tempat fa'il ataupun ada lagi yang lain? Di sini kita nak sentuh pada apa yang disebut oleh musannif ni. Jadi ma yanubu anil fa'il. Apa yang ganti fa'il? Apa yang menggantikan fa'il? Dia ada 4. Bukan sahaja maf'ulun bih, bahkan ada lagi yang lain. Ini yang barulah. Kalau sebelum ni kita mengaji yang menggantikan fa'il hanya maf'ulun bihi. Bila fa'il dihazaf, maka maf'ulun bih ambil tempat fa'il. Tapi sebenarnya ada lagi benda-benda yang lain. Jadi Syekh Ibn Hisham sebut dalam kitab dia. Jadi yang pertama sekali maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Contoh dia, misal samalah kita bagi daraba Zaidun duriba
Zaidun. Duriba Zaidun. Ataupun duriba Amran. Ataupun duriba Amrun, afwan. Kita kata daraba Ahmadu Zaidan. Daraba Ahmadu Zaidan. Ahmad kita buang, letak Zaid. Jadi duriba Zaidun. Jadi siapa yang ganti tempat fa'il? Maf'ulun bihi. Itu asal. Asal kalau maf'ulun bih, kalau maf'ulun bih disebut, maka dialah yang akan ganti tempat, dialah yang akan ganti tempat fa'il. Dialah yang akan ganti tempat fa'il. Tapi ada keadaan maf'ulun bih tidak disebut. Waktu tu ada tiga lagi, ada tiga lagi dia menggantikan tempat maf'ulun bih. Baik. Yang kedua apa? Al-majrur. Isim yang dijarkan. Isim majrur pun menggantikan tempat fa'il. Contohnya apa? Misal ana cakap jalasa Zaidun alal kursi. Ni ana buat apa ni contoh biasa dulu. Jalasa Zaidun alal kursi. Zaid duduk di atas kerusi. Jadi sekarang ada fa'il kan? Fa'il dia Zaid. Fa'ilnya Zaid. Sekarang ni anda nak tukar. Jalasa jadikan julisa. Tak sebut fa'il. Julisa. Jadi bila Zaid ni hazaf, tinggal alal kursi. Dia akan jadi julisa alal kursi. Baik, mana maf'ulun mana naib fa'il dia ataupun al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu? Ini dia punya maf'ul dia. Maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ataupun naib fa'il. Al-kursi. Dia ada khilaf dah. Ini di sisi Basriyin, al-majrur sahaja yang jadi naib fa'il. Baik, ada juga yang biasa diajak jar wa majrur naib fa'il bagi julisa. Jar dan majrur tu jadi naib fa'il. Jar dan majrur tu yang jadi naib fa'il. Adapun indal basriyin al-majrur sahaja yang jadi naib fa'il. Boleh, ni yang kedua. Sebab al-majrur, isim majrur, dia tu maf'ulun bih pada makna. Contoh anak kata zahaba Zaidun bi Umar. Zahaba Zaidun bi Umar. Maknanya Zaid dibawa Umar. Dia yang isim majrur. Bi Umar ni isim majrur, tapi pada makna dia maf'ulun bih. Pada makna dia maf'ulun bih. Jadi kalau sini ana buang Zaid, ana dekat zuhiba. Ana tukar zuhiba. Mana dia punya naib fa'il? Bi Umar tu lah, ataupun Umar tu sahaja. Boleh faham? Jadi nak faham macam mana? Cuba faham macam yang tadi tu, tapi buanglah dia punya fa'il. Fa'il dia buang. Kalau tadi kita kata Zaid dibawa Umar pergi. Ni Umar dibawa pergi. Tapi tak tahu siapa yang bawa. Umar dibawa pergi. Tu salah satu kita nak tengok, mungkin membantulah dalam memaham teks ataupun nak terjemah.
pertama maf'ul bih, kemudian apa lagi? 1, 2, ada 4. Kemudian al-masdar. Al-masdar al-mutasarrif al-mukhtas. Al-masdar al-mutasarrif al-mukhtas. Contohnya misal ya. Asal dia ijtahada Zaidun ijtihadan qawiyan. Ijtahada Zaidun ijtihadan qawiyan. Okay. Contoh, asal kita kata ijtahada Zaidun ijtihadan qawiyan. Ijtahada Zaidun ijtihadan qawiyan. Ini masdar nih. Masdar. Jadi maf'ul mutlaq. Baik. Kemudian kita nak buang fa'il. Zaid ni kita nak padam. Kita nak buang fa'il, kita nak binakan fa'il ni jadi bina majhul. Jadi bina majhul. Jadi ujtuhida. Bila kita dah buang Zaid, maka ijtihad dan qawiyan ni dia akan ambil tempat Zaid. Jadilah ujtuhida ijtihadun qawiyun. Ujtuhida ijtihadun qawiyun. Okey. Kemudian kalau kita tengok anda sebut sini al-masdar al-mutasarrif. Ada tak masdar, apa masdar mutasarrif? Bila kita kata mutasarrif ada ghair mutasarrif. Masdar ghair mutasarrif yang mana masdar tu hanya melazimi nasab. Ada masdar yang dia hanya melazimi nasab. Contohnya kalimah subhana. Dia melazimi nasab. Dan dia mesti dia diidhafatkan. Subhanallah. Subhana. Lepas tu dia ada sebut lagi. Ana pun ada beberapa masdar yang melazimi nasab. Subhanallah. Yang tadi sebut tu subhanallah. Ini subhana Allah. Jadi subhana ni masdar dan dia melazimi nasab. Jadi dia ghair mutasarrif. Dia ghair mutasarrif. Syarat dia mestilah mutasarrif. Dia syarat mesti mutasarrif. Okey ya. Al-mukhtas dia yang dikhususkan. Sama ada dikhususkan dengan sifat ataupun selain daripada sifat. Contoh sekarang ni ijtihadun, tengok contoh ijtihadun qawiyun. Ijtihadun qawi. Sekarang ni dia jadi mukhtas. Dia dikhususkan dengan qawi. Dikhususkan dengan qawi. Jadi sama ada dengan sifat ataupun kadang dengan idhafah. Kan? Jadi mukhtas. Dengan idhafah ada. Kalau sini
dengan sifat li husul ikhtisas bil wasfi. Sagi dengan yang ni tak pasti, tapi kalau dekat apa ni, dekat zaraf, sagi boleh dengan idhafat. Pada zaraf boleh dengan idhafat. Baik. Yang keempat, az-zarfu. Mana boleh tulis mim? Az-zarfu al-mutasarrif al-mukhtas. Sama ada zarah makan ataupun zarah zaman. Yang keempat yang menggantikan fa'il iaitu zaraf. Sama ada zarah makan ataupun zaraf zaman. Dan zarah tu mestilah zarah yang mutasarrif dan zarah tu zarah yang mukhtas. Bukannya zarah yang umum. Bukannya zarah yang umum. Dia telah dikhususkan. Sama ada dengan sifat ataupun dia tu alam ataupun dengan idhafah. Kita akan tengok contoh. Mutasarrif apa dia? Mutasarrif maknanya dia tu bukan hanya digunakan pada zaraf sahaja, tapi dia juga boleh digunakan pada selain zaraf. Kan ada zaraf-zaraf yang hanya digunakan untuk zaraf saja, ada yang boleh jadi selain daripada zaraf. Contoh, kita kata kalimah yaum. Kalimah yaum. Dia boleh jadi zaraf, dia boleh juga jadi fa'il, dia boleh jadi maf'ul. Dia ada boleh jadi selain zaraf. Itu panggil zaraf mutasarrif. Itu panggil zaraf mutasarrif. Adapun mukhtas, dia dikhususkan. Dia dikhususkan. Maknanya dia tidak jadi terlampau umum. Kita khususkan satu hari yang sejuk, hari yang panas. Kalau kita sebut hari saja terlampau umum, tapi kita khususkan dengan sifat ataupun kita khususkan dengan idhafat. Contoh, misal shaman nasu Ramadan. Ramadana. Ini zaraf. Zaraf zaman ke zaraf makan? Zaraf zaman. Baik. Boleh tak Ramadan ni jadi selain daripada zaraf? Boleh tak dia tak jadi selain daripada maf'ulun fih? Boleh. Kita boleh jadikan dia mubtada. Ramadan syahrun karim. Contoh. Ataupun Ramadan apa lagi. Jadi kita boleh buat. Boleh buat ni lah. Boleh jadikan dia mubtada. Dan kita boleh jadikan dia fa'il. Ja'a Ramadan. Kita boleh jadikan dia fa'il. Jadi dia mutasarrif. Dia mutasarrif. Mukhtas tak? Dia mukhtas. Mukhtas dengan apa? Mukhtas dengan apa? Syed? Mukhtas dengan apa, Meh? Tahu. Apa, Meh? Ramadan. Nah, ni mukhtas dengan apa? Sana? Mukhtas dengan apa? Peace. Ramadan. Alam. Ahsanta. Ya? Alam. Dia mukhtas dengan alam. Sebab Ramadan makruf. Dan Ramadan 29 hari ataupun 30 hari. Dia ada tertentu. Faham tak? Dia bukannya umum. Shaman nas Ramadan. Baik. Kita nak tukar, kita nak buang nas. Lepas tu kita akan tukar Soma jadi Sima. Sima Ramadanu. Sima Ramadanu. Ini tafsir lah. Sebab tu dekat sini, dekat Ramadan, dekat zaraf ni mesti zaraf yang bukan, yang mesti zaraf yang mutasarrif. Zaraf yang dia bukan hanya boleh jadi zaraf sahaja, tapi dia boleh jadi selain zaraf. Dia boleh jadi fa'il, dia boleh jadi dia boleh jadi khabar, dia boleh jadi mubtada. Maknanya dia boleh diisnadkan kepada dia. Faham tak?
Sebab kalau dia melazimi zaraf, dia dalam keadaan mansub, macam mana kita nak rafa'kan dia? Faham tak? Jadi sekarang kita boleh rafa'kan dia, sima Ramadhanu. Sima Ramadan. Dan dia khusus, dan juga mustah dengan alam. Kemudian sini boleh juga idafat. Tadi dia bagi contoh julisa. Dia tak main tadi. Julisa julusal amir. Julisa julusal amir. Kita nak cakap jalasa Zaidun julusal amir. Buang Zaidun jadi julisa julusu. Afwan. Julisa julusul amir. Jadi sini jadi naib bagi bagi fa'il. Jadi naibul fa'il. Julisa julusul amir. Jadi boleh juga kita mukhtaskan dia, jadikan dia mukhtas dengan idhafah. Dengan idhafah ataupun dengan sifah. Baik. Bagi contoh dia. Contoh lagi, sima zamanun. Kalau ana berhenti sima zamanun tak boleh. Sebab zamanun bukan mukhtas. Tapi kalau ana letakkan sifat sima zamanun tawil, maka waktu tu dah jadi mukhtas. Jadi dikhususkan dengan sifat. Ataupun ana idhafatkan dia. Sima yaumu al-ahad. Sekarang ni anak idhafatkan yaum kepada al-ahad. Jadi dia jadi mukhtas. Bismillah. Qala syarih rahimahullah, fa illam yakun fil kalam maf'ulun bihi nama az-zarfu awil jar wal majruru. Zahir kalam syarih, jar dan majrur yang jadi naib fa'il. Faham? Zahir kalam syarih, jar dan majrur yang jadi naib fa'il. Fa illam yakun fil kalam maf'ulun bihi naba az-zarfu. Yani naba az-zarfu an al-fa'il. Naba az-zarfu awil jar wal majrur awil masdaru. Taqulu sira farsakhun. Farsakhun dia nama apa? Kadar tertentu. 3 mil. Kadar dia tertentu. Jadi dia mukhtas. Dan dia juga mutasarrif. Macam kita kata al-farsakhu salah satu amyal. Kan dia boleh jadi mubtada tu. Boleh jadi boleh isnad boleh jadi musnad ilaih. Sira farsakhun wa sima Ramadan wa murra bi Zaidin wa julisa julusul amir. Itu contoh-contoh. Farsakhun zaraf. Zaraf apa? Zaraf makan. Wa sima Ramadan. Yani zaraf zaman. Wa murra bi Zaidin al-jar wa majrur wa julisa julusul amir ni al-masdar. Kemudian kata syarah wala yajuzu niyabatu zarfi wal masdar illa bi salasati syurut. Ya, tidak harus gantikan zaraf dan juga masdar kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama syarat dia mukhtassan. Ahaduha an yakuna mukhtassan. Syarat dia mestilah
zaraf dan juga masdar tu tiap-tiap satu daripada keduanya mukhtas. Yang kedua an yakuna mutasarrifan, ambil nombor 2 dulu. Dan yang ketiga alla yakunal maf'ulu bihi mawjudan. Mesti maf'ulun bih tidak ada. Yang kita sebut tadi, kalau ada maf'ulun bih lah yang akan jadi naib fa'il. Kalau tak ada, barulah pi ketiga-tiga ni dengan dilihat pada syarat-syarat yang lain. Okey. Cuma ada mazhab Kufah kata boleh. Tapi kita akan tengoklah jawapan musannif lagi tentang istidlal kufiyin. Baik, syarat yang pertama ahaduha an yakuna mukhtassan. Ini an yakuna kullun minhuma min az-zarf wal masdar mukhtassan fala yajuzu duriba darbun wala sima zamanun wala tukifa makanun. Sebab apa tiga-tiga ni tak boleh? Li adami ikhtisasiha. Sebab ketiga-tiga ni dia bukannya mukhtas. Fa in qulta duriba darbun syadid wa sima zamanun tawil wa tukifa makanun hasan jaza. Tapi kalau kita sifatkan darbun, kita sifatkan zamanun, kita sifatkan makan, maka pada ketika tu jaza. Sebab apa jaza? Li husul li ikhtisas bil wasfi. Dan waktu tu hasil ikhtisas dengan kita sifatkan zaraf tadi dan juga masdar. Syarat yang kedua an yakuna mutasarrifan. Zaraf dan masdar tu mestilah mutasarrif. La mulaziman lin nasbi ala zarfiyah. Ini dia bukannya melazimi nasab kerana jadi zaraf ataupun kerana jadi masdar. Maf'ul mutlaq. Dia bukan melazimi nasab. Jadi ada zaraf yang memang melazimi dia jadi zaraf. Jadi dia mansub, dia melazimi nasab. Masdar pun sama. Maka fala yajuzu subhanallah. Tak boleh kita nak kata subhanallah biddam ala an yakuna naiban kerana jadi naib fa'il. Dia ganti fa'il ala an yakuna naiban manaba fa'ilin fa'luhul fa'ilin fa manaba fa'ilin fa'luhu al-muqaddar ala anna taqdirahu yusabbahu subhanallah. Jadi tak boleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata tak boleh subhanallah tu nak jadi naiban yang menggantikan tempat ganti fa'il. Tempat ganti fa'il, fa'il bagi fa'il tu ditakdirkan. Maknanya fa'il dia tu fa'il bina majhul. Kan ni. Mana ba fa'ilin Saya tengok. Okey. An yakuna naiban manaba fa'ili fi'lihi al-muqaddar. Muqaddar tu sifat bagi fa'il. Jadi tak boleh nak kita kata dalam bahasa Arab subhanallah dengan dham ala an yakuna kerana subhanallah tu jadi naib bagi tempat ganti fa'il bagi fa'il. Tempat ganti bagi fa'il bagi fa'il yang mana fa'il tu ditakdirkan. Faham tak? Takdir dia yusabbahu subhanallah. Takdir dia yusabbahu subhanallah. Wala yuja'u idza ja'a zaidun ala anna idza naibatun anil fa'il li'annahuma la yatasarrafan. Tak boleh juga idza tu nak jadikan naib fa'il. Ini zaraf. Idza ni zaraf. Jadi kita nak jadikan, sedangkan idza ni dia memang macam itulah keadaan ni, la yatasarraf. Dia sentiasa dalam keadaan macam tu. Jadi tak boleh kita kata wala tak boleh nak kata yuja'u idza ja'a zaidun. Kita jadikan idza naib fa'il bagi yuja'u. Kerana kedua-duanya, yakni subhana tu dan juga iza tu, kedua-duanya la yatasarrafan. Mafhumul kalam? As-salisu alla yakuna al-maf'ulu bihi mawjudan. Syarat yang ketiga, maf'ulun bihi tu syaratnya bahwasanya maf'ulun bihi itu tidak ada. Fala taqulu duribal yaumu zaidan.
Duribal yaumu Zaidan. Zaid itu kan maf'ulun bih. Al-yaum zaraf. Asalnya nak cakap duriba Zaidun al-yauma. Tapi sekarang ni dia kalih. Dia tukar. Zaidan kekal dalam keadaan dia jadi maf'ulun bih. Al-yaumu jadi naib fa'il. Duribal yaumu Zaidan. Khilafan lil akhfash wal kufiyin. Wa hadha syartu aidan jarin fil jari wal majrur. Syarat ni juga wa hadha syartu berlaku juga syarat ni pada jar dan juga majrur. Pada jar dan juga majrur. Ni faham ni? Tak faham? Faham? Maknanya pada masalah jar dan juga jar dan juga majrur, kita nak jadikan jar majrur tu naib fa'il, mestilah maf'ulun bih tu tak ada. Mestilah maf'ulun bih itu tidak ada. Wal khilafu jarin fihi aidan. Dan khilaf itu berlaku juga pada jar dan juga majrur. Khilaf, sini khilaf kan? Yang kita kata sini ada khilaf antara kufiyin dan juga kufiyin dan juga akhfash dengan basriyin. Khilaf ni berlaku juga dekat jar dan juga majrur. Baik. Jadi lepas tu kita tengok yang membolehkan tu apa dia punya hujah dia. Wahtajjal mujizu bi qiraati Abi Ja'far liyujza qauman bima kanu yaksibun wa bi qauli syair wa inna ma yurdil munibu rabbahu ma dama ma'niyan bi dzikrin qalbahu. Sikit lagi. Ya. Ayat Quran tu liyujza qauman bima kanu yaksibun. Ini bukan qiraat kita lah. Qiraat lain, qiraat Abi Ja'far tu. Qiraat kita liyajziya. Ini bukan qiraat yang kita baca. Ni liyujza. Bina majhul. Bina majhul. Baik. Kemudian yang hujah yang mengatakan boleh tu pasal apa? Sebab dalam ayat ni dia berhujah dengan ayat dengan qiraah Abi Ja'far ni yang mana maf'ulun bih ada, jar majrur pun ada. Faham tak? Maf'ulun bih ada, jar majrur pun ada. Jadi kalau ikutkan maf'ulun bih, patutnya dia lah yang ganti fa'il. Jadi bila ganti fa'il patutnya baca macam mana? Qaumun. Tapi dalam qiraat Abi Ja'far ni baca qauman. Baca qauman. Jadi daripada sinilah apa berhujah dengan qiraat Abi Ja'far ni, walaupun ada maf'ulun bih, boleh juga bawa jar dan majrur tu jadi naib fa'il bagi fa'il. Jadi naib fa'il bagi fa'il. Dia nampak Jadi kita akan tengoklah jawapan dia. Dan satu lagi dia Allah SWT Muhammad madama, ambil kat belakang tu. Maghrib dah. Madama ma'niyan apa tu? Bi dzikrin qalbahu. Ma'niyan isim maf'ul. Isim maf'ul. Dia beramal amalan fa'il. Okey. Jadi sekarang ni dia menuntut apa ni? Nak maf'ulun. Dia nak naib fa'il. Naib fa'il ataupun kita maf'ulun al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Baik. Jadi ma'niyan patutnya qalbuhu lah. Faham tak? Qalbuhu ni jadi maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Tapi kat sini bukan qalbuhu, jadi qalbahu. Baca dia.
bahu. Sebab qalbahu ni asal dia maf'ulun bih. Tapi sebab kita dah buat macam ni makniyan, maka dia akan ambil tempat fa'il. Dia akan ambil tempat fa'il, maka dia akan jadi naib fa'il. Bila jadi naib fa'il patutnya dibaca qalbuhu, bukan qalbahu. Tapi dalam syair ni dibaca qalbahu. Jadi dia punya maf'ulun bih tu ada. Di dalamnya maf'ulun bih tu ada tapi tidak dijadikan naib fa'il. Jadi kat sini naib fa'il dia apa? Naib fa'il dia bi zikrin. Jar dan juga majrur. Okey, tengok dia kat apa? Wahtajjal mujizu bi qiraati Abi Ja'far liyujza qauman bima kanu yaksibun. Wa biqauli syair wa inna ma yurdil munibu rabbahu ma dama ma'niyan bi dzikrin qalbahu fa uqima bima wa bi dzikrin fa uqima bima dalam ayat tu wa bi dzikrin ma'a wujudi qauman wa qalbahu. Maka didirikan bima dan juga bi zikrin tu jar majrur tu kita dirikan dia di tempat fa'il. Kita jadikan dia naib fa'il. Sedangkan maf'ulun bih ada. Maf'ulun bih iaitu qauman dan juga qalbahu. Wa ujiba dan dijawab anil bait bi annahu darurah. Dijawab daripada bait tersebut bahwasanya itu adalah darurah syair. Darurah syair kenapa? Cuba tengok bait ajzul bait. Ajzul bait dah apa? Sadrul bait wa inna ma yurdil munibu rabbahu ma dama ma'niyan bi dzikrin qalbahu. Kalau baca qalbuhu dia tak sama dengan belakang. Wa inna ma yurdil munibu rabbahu ma dama ma'niyan bi dzikrin qalbuhu. Ini nak samakan inna ma yurdil munibu rabbahu ma dama ma'niyan bi dzikrin qalbahu. Jadi bait syair tu darurah. Sebab darurah. Wa anil qiraah bi annaha syadzah. Dan qiraat tersebut dijawab daripada qiraat tu bahwasanya qiraat tersebut adalah qiraah syadzah. Tapi ada ihtimal lain dekat qiraah tersebut. Wa yahtamil an yakuna al-qa'im maqamal fa'il dhamiran mustatiran fil fi'li aidan 'ala al-ghufranil mafhum min qouli ta'ala kullil ladzina amanu yaghfiru. Liyujza al-ghufranu qauman. Jadi ada ihtimal lain. Ini berkenaan dengan ayat tu. Ada ihtimal lain. Liyujza ni dia punya naib fa'il dia bukan bima. Tapi naib fa'il dia dhamir mustatir. Dan kita mengaji ni naib fa'il boleh jadi dhamir mustatir. Dhamir mustatir kembali kepada siapa? Faham tak? Nak kembali kepada siapa? Jadi kat belakang tu faham daripada ayat belakang kullil ladzina amanu yaghfiru. Qulil ladzina amanu yaghfiru. Faham daripada mana? Faham daripada wasada sanamat daripada firman Allah Taala qulil ladzina amanu yaghfiru. Kat sini ada dhamir. Dia punya masdar ya ghufran. Dhamir ni kembali kepada ghufran tersebut. Ghufran tu dipaham daripada ayat ni. Ambil daripada ayat. Dia kembali pada mafhum ayat sebelum. Kan sebelum ni kita sebut antara fa'il kalau ada maknanya zahir lah. Tapi kalau tak ada fa'il tu adalah dhamir mustatir. Dan dhamir mustatir tu sama ada akan kembali kepada isim zahir yang disebut di belakang ataupun daripada
mafhum daripada kalam di belakang tu. Yang ni dia kembali kepada mafhum daripada ayat belakang tu. Maknanya liyujza al-ghufranu qauman. Liyujza al-ghufranu qauman. Baik. Wa yahtamil an yakuna al-qa'imu, apa yang berdiri tempat fa'il tu adalah dhamiran mustatiran fil fi'li, dhamir mustatir pada fa'il. Pada fa'il yujza. Aidan hal keadaannya kembali alal ghufran al-mafhum yang dipahami ghufran tersebut daripada firman Allah Taala qulil ladzina amanu yaghfiru. Qulil ladzina amanu yaghfiru. Ai liyujza al-ghufranu qauman. Sebab jaza yajzi dia mutaaddi dua. Mutaaddi dua. Jadi al-ghufran tu maf'ulun bih yang pertama, kan, kemudian dia jadi naib fa'il. Qauman tu maf'ulun bih yang kedua. Qauman dia jadi maf'ulun bih yang kedua. Kita pun kata jazakallahu khaira, jazaka patu khaira. Jadi sini ghufran maf'ulun bih yang pertama, qauman maf'ulun bih yang kedua. Asalnya yajziyallahu al-ghufrana qauman. Patu hazaf fa'il, datangkan ghufran tempat naib fa'il tu. Patu qauman tu jadi kekal jadi maf'ulun bih yang kedua. Liyujza al-ghufranu qauman wa innama uqimal maf'ulu bih. Hanya saja didirikan maf'ulun bihi, al-ghufran tu maf'ulun bih yang pertama. Ghayatu ma fihi annahu al-maf'ulu ats-tsani wa dzalika jaizun. Jadi qauman tu maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama yang jadi naib fa'il tu itu adalah dhamir mustatir dalam yujza, kembali kepada al-ghufran yang dipaham daripada firman Allah Taala qulil ladzina amanu yaghfiru. Maknanya dibalas keampunan ke atas kaum ni, qauman, ke atas kaum ni. Wallahu taala alam. Sekali kita habiskan sikit lagi bab naib fa'il. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala asrina al-insana fi alladziina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillah. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlam aw ajhala ala alayhi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Baik, ada sikit lagi yang kita tak baca pada kata syarah rahimahullah, wa idza hudhifal fa'ilu wa uqima syai'un min hadhil asya'i muqamahu wajaba taghyirul fi'li. Baik. Ini lebih kepada terjalannya lah perbahasan ni dalam sorof. Cuma nak akan terangkan apa yang disebut di sini secara ringkas. Baik, kata syarah rahimahullah, wa idza hudhifal fa'ilu wa uqima syai'un min hadhihi al-asya'i muqamahu wajaba taghyirul fi'li bi dhammi awwalihi madiyan kana aw mudhari'an. Jadi kita sebut dah tadi hukum ahkam fa'il. Kita dah sebut hukum ahkam fa'il. Dan hukum ahkam fa'il ni, apabila fa'il dihazafkan dan maf'ulun bih ambil tempat fa'il, maka naib fa'il ni, maf'ulun bih yang ambil tempat fa'il ni pun dapat hukum-hukum yang ada pada fa'il. Dapat hukum-hukum yang ada pada fa'il. Yang mana fa'il tadi marfu', dia pun sama juga marfu'.
Lepas tu wajib takhir dia pun sama juga wajib takhir. Kemudian wajib taknis kalau fa'il muannas, naib fa'il pun sama juga. Lepas tu jadi umdah, fa'il umdah dia pun jadi umdatul kalam. Jadi semua hukum-hukum yang ada pada fa'il diberikan pada naibu al-fa'il. Dan cuma naib fa'il ni dia ada tambahan sikit. Dia ada tambahan. Dia punya fa'il dia kena tukar. Wajib tukar fa'il tersebut. Sirah dia kita perlu tukar bentuk fa'il tu. Jadi kata syarih rahimahullah, wa idza huzifal fa'il, apabila dihazafkan fa'il, wa uqima syai'un min hadhihi al-asya' muqamahu, dan wa uqima syai'un min hadhihi al-asya', dan diperdirikan sesuatu daripada perkara-perkara yang disebut ni, empat yang disebut ni, maf'ulun bih, al-majrur, jar wal majrur, lepas tu al-masdar al-mutasarrif al-mukhtas, dan juga az-zarful mutasarrif al-mukhtas. Satu daripada empat ni kita dirikan, letakkan tempat fa'il, dan kita letakkan di tempat fa'il. Waktu tu idza uqima syai'un min hadhil asya' muqamal fa'il wajib taghyirul fi'li. Wajib kita ubah fa'il. Ubah dengan apa? Bi dhammi awwalihi madiyan kana au mudhari'an. Kita dhammahkan awal dia, awal fa'il. Sama ada fa'il tu fa'il madhi ataupun fa'il tu fa'il mudhari'. Wa bi kasri ma qabla akhirih fil madhi wa bi fathihi fil mudhari'. Dan dikasrahkan huruf sebelum akhir pada fa'il madhi, dan difathahkan huruf sebelum akhir pada fa'il mudhari'. Baik. Daraba fa'il madhi. Yadribu fa'il mudhari'. Jadi dia kata apa? Bila fa'il dihazafkan, lepas tu salah satu daripada empat tadi tu ambil tempat fa'il, maka pada ketika ni wajib kita taghyirkan fa'il. Wajib taghyirkan fa'il dengan didammahkan. Didammahkan awal. Sama ada fa'il tu fa'il madhi ataupun fa'il mudhari'. Jadi kita dhammahkan awal. Itu huruf dad. Sini awal dia ya mudhara'ah ataupun tak mudhara'ah ataupun nun. Yang penting awal lah. Kemudian wa bikasri ma qabla akhirih fil madhi, dan dikasrahkan huruf sebelum akhir pada fa'il mudhari'. Dan yang ni memang patah. Jadi duriba. Fa'il madhi kan memang maftuhul akhir abadan. Adapun fa'il mudhari' tadi didammahkan, kemudian difathahkan ma qabla akhirih. Jadi yudrabu. Asal dia yadribu jadi yudrabu. Daraba jadi duriba. Baik. Taqulu duriba wa yudrabu. Ini masalah sulasi. Baik, macam mana sulasi mujarrad? Baik, kalau sulasi mazid, di sini nak sebut tentang sulasi mazid. Wa idza kana mubtadi'an ataupun wa idza kana mubtadi'an bi ta'in zaidah au bi hamzati waslin syaraka fi dhammi thanihi awwalahu fi mas'alati ta. Wa idza kana mubtadi'an bi ta'in zaidah. Okey, apabila fa'il tu dimulai dengan ta zaidah ataupun dengan hamzah wasal. Ni contoh. Kita padam yang ni dulu.
Tafa'ala. Ifta'ala. Jadi apabila fi'il tu mula dengan ta zaidah. Fi'il madi dia mula dengan ta zaidah ataupun dengan hamzah wasal. Ifta'ala ataupun dimulai dengan hamzah wasal. Syaraka fi dhammi thanihi awwalahu fi mas'alati ta wa thalisuhu awwalahu fi mas'alati al-hamzah. Taqulu fi ta'allamtul mas'alah ta'allamtul mas'alah tu'ullimatil mas'alatu. Asalnya tafa'ala. Asalnya tafa'ala. Jadi masalah ni tadi kalau daraba jadi duriba. Kalau yadribu jadi yudrabu. Maknanya didommahkan apa ni? Didommahkan awal. Didommahkan awal. Boleh ha? Ni fi'il madi kan? Kita mula dengan fi'il madi dulu. Dia kata ni fi'il madi sama ada apa ni dia kata ditukarkan fi'il tu dengan didommahkan awal. Sama ada fi'il madi ataupun fi'il mudhari'. Baik. Jadi sekarang ni kita mula dengan fi'il madi. Jadi kita dommahkan awal. Lepas tu sebelum akhir dia apa dia? Sebelum akhir dia kata kasrah. Jadi hak ni lah, hak kedua ni apa? Jadi dia cakap, kata syarah, wa idza kanat mubtadi'atan bi ta'in zaidah. Ini tak zaidah. Bi ta'in zaidah au bi hamzati waslin. Yang ni syaraka fid dhamm sanihi awwalahu. Sani tu fa'il syaraka, maka yang kedua daripada fa'il tu apa ni yang kedua daripada fa'il iaitu fa kat sini dia akan musyarakah pada dham akan awal dia. Dia akan musyarakah pada dham akan awal dia. Maknanya tufu ila. Ini syaraka awwalahu. Dia akan musyarakah awal. Dia akan orang kata berkongsi. Dia akan berkongsi apa dia? Musyarakah, dia berserta, dia sama juga dengan tak. Sama pada apa? Musyarakah pada apa? Dia turut pada dia turut tak ni pada apa? Pada dham. Syaraka fi dham awwalahu. Jadi yang kedua ni dia musyarakah yang pertama pada dham. Jadi tufu ila. Adapun kalau mula dengan hamzah wasal, ifta'ala. Ifta'ala. Tadi disebut dham. Kemudian sebelum dia kasrah. Yang ni memang mati dah. Yang ni bagi. Okey. Bagi atas. Baik, yang ketiga ni. Tadi ta. Yang ni apa dia? Dia kata wa in kana fi mas'alati ta wa salisuhu awwalahu. Ai syaraka salisuhu awwalahu. Syaraka thalisuhu awwalahu fid dham tu'ila. Nak bagi faham maksud dia apa tu kalam syarah. Nampak tak? Nampak kan? Dia kata syaraka salisuhu awwalahu. Ini yang ketiga ikut yang pertama. Ikut pada apa? Musyarakah pada dham. Jadi tu'ila. Yang ni yang kedua syaraka sanihi awwalahu fid dham. Baik, wa idza kanat mubtadi'atan bi ta'in zaidah aw bi hamzati waslin
ataupun dengan hamzah wasal, syaraka fi dhamm sanihi tu fa'il syaraka, dia musyarakah akan awwalahu, akan yang pertama daripada fa'il. Yang pertama daripada fa'il. Musyarakah pada apa? Fi dhamm, fi mas'alati ta. Pada masalah mula dengan tak zaidah. Wasalisuhu, itu ataf pada sanihi. Dan yang ketiga musyarakah akan awwalahu, awwalal fa'il fi dhamm, fi mas'alatil hamzah. Ini pada masalah hamzah. Bagi contoh, taqulu fi ta'allamtul mas'alah, nak tukar bina majhul. Jadi tu'ullimatil mas'alatu bi dhammit ta wal ain. Dengan dhammahkan ta tu u dan juga ain. Wa fi intalaqtu bi zaid. Intalaqtu bi zaid. Kita nak tukar dia untuliqa. Untuliqa bi zaid. Bi dhammil hamzah wa ta. Tu. Qala Allah Ta'ala famanitturra. Famanitturra. Buat tangkap ayat Al-Quran. Wa idza btudi'a bil fi'li qila utturra. Tadi tak nampak sebab kita sambungkan famanit, kita ni terus wasalkan famanitturra. Tapi kalau katalah baca mula dengan utturra, maka kita akan dhammahkan hamzah bi dhammil hamzati wat ta. Wa qala al-Hudhali sabaku hawayya wa a'naqu li hawahumu fatukhurrimu. Situ syahid dia, fatukhurrimu. Saya takharrama bina majhul dia tukhurrima, bina majhul dia tukhurrima. Tapi sebab jamak jadi tukhurrimu, ada apa ni waw jamaah naib fa'il. Walikulli janbin masra'u. Cuma sini kita boleh dapat satu lughah lah. Satu lughah yang mana para nahwiyin dia buat syahid bahwasanya Huzail dia tukarkan alif maksur jadi ya. Dia tukarkan alif maksur jadi ya. Kalau ikut kata lughah yang kita duk guna ni, kita nak cakap macam nilah, sabaku hawa ya. Sabaku hawa ya. Macam itulah. Wasana sama. Apa dah kita sebut itu? Hak dua tu. Macam kita sebut khata ya. Kita maknanya kita datangkan dengan ya. Kita tak gabungkan ya dengan ya. Kalau situ ada alif khata ya. Itu sat. Sat. Itu bukan khata ya, bukan dia. Bukan alif maksur. Macam sini alif maksur. Macam asa ya. Asa ya. Ini kita pakai hawa ya. Ini hak lughah kita. Tapi lughah ni dia akan tukarkan ni alif maksur ni dia akan tukarkan jadi ya. Dia akan tukarkan jadi ya, lepas tu dia idghamkan ya kepada ya. Jadi hawaiya. Sabaku hawaiya. Ni lughah ni lah, lughah Huzail. Jadi asayya. Sini akan jadi asayya, bukan asaya. Dalam Quran hiya asaya atau ka'u. Dalam Quran hiya asaya. Jadi lughah Huzail dia tukarkan alif maksurah tu jadi ya, dan dia idghamkan ya kepada ya. Sabaku hawayya wa a'naqu li hawahumu. Ini wa a'naqu li hawahumu. Tu patutnya hawa ya. Sini nampaklah alif maksurah sana tak nampak dah sebab dia dah tukar jadi ya. Fatukhurimu. Syahid kita kat fatukhurimu. Taib wa idza kana al-fi'lu al-madhi sulasiyan mu'tallal wasati
Nahu qala wa ba'a jaza laka fihi salasu lughatin ihdaha wa hiya al-fusha kasru ma qabla al-alif fatuqlabu al-alifu ya'an الثانية إشمام الكسر شيئا من الضم تنبيها على الأصل وهي لغة فصيحة أيضا الثالثة إخلاص ضم أوله فيجب قلب الألف wawan fatakulu kula wa bu'a wa hiya qalilah. Jadi dia ikut tertib ni. Yang tertib yang lurah yang pertama, yang fusha. Ni apa ni hak mana kita duk pakai ni lah, kila, bi'a, ruwiya. Apa dia tu? Kila, bi'a. Kemudian yang kedua ismam. Dan yang ketiga kula wa bu'a. Ni kita kena tulis sikit. Jadi dia kata kalaulah fa'al madi itu sulasiyan mu'tal al-wasat. Kalau fa'al itu sulasi yang tengah dia huruf illah. Contohnya qala ataupun ba'a. Kalau macam tadi ruya mu'tal wasat dengan akhir. Okey. Jadi ada tiga lurah. Ada tiga lurah. Qala dan ba'a. Lurah pertama kila. Lurah kedua lurah ketiga kula. Lurah pertama bi'a. Lurah kedua dari segi tulisan sama. Dan lurah ketiga bu'a. Yang pertama kedua sama kan? Sama pada tulis, tak sama pada sebut. Sama pada tulis, tak sama pada sebut. Pada ismam. Buat. Q lah. Dia Q, lepas tu kita macam muncung sikit, maknanya kita nak bagi ada nampak dia punya asal dia tu. Itu asal dia dom. Tu Q lah. Q lah. Q. Payah sikit nak sebut. Kalau orang dah biasa sebut, dia senang lah. Memang lurah dia. Tapi kita payah lah. Macam mana nak cakap Terengganu. Dia payah lah sikit. Kan? Mula-mula nak mengaji, kita tak biasa cakap lagi. Jadi macam ni lah kalau mereka di sisi lurah mereka cakap senang. Adapun kita mula-mula mengaji bahasa Arab. Jadi sampai belit-belit lidah. Payah nak sebut. Jadi bila dengan kita duk hari-hari kita baca, jadi mudah. Q-lah. Q-lah. Dia dengar bunyi lain sikit. Dia kena nanti kena sebut. Kalau tulis, dia akan tulis sama. Lain pada lafaz. Sebab dia berkait dengan lafaz. Jadi bi'a qila. Jadi kita akan tengok yang ni lah. Sebab yang ni bezanya dengan yang atas pada lafaz ya. Okey. Jadi yang ni ada beza sikit. Yang pertama qila. Asal dia apa? Asal dia tadi dia kata kalau fa'il mudhari' di dhammahkan awal dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Jadi kuwila fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awwalu wa qasira ma qabla akhirih dalam matan Jurumiyah.
Jadi dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadi kuwila. Sini pun sama. Jadi bu yi a. Jadi bu yi a. Baik. Kemudian berat kasrah pada ya dan juga pada waw, maka dipindahkan kepada huruf sebelah. Buang harakat qaf, maka kita pindahkan harakat waw iaitu kasrah kepada qaf. Yang ni pun sama, selepas buang harakat ba, kita pindahkan harakat ya kepada ba. Jadi dia. Lepas tu Q lah. Q lah. Q dah ni macam ni. Hak nombor 2 tu. Nak sebut dia. Nak nampak asal dia. Q lah. Dia kena muncung sikit. Q lah. Okey. Kemudian pada masalah Q lah ni ditukarkan waw sebab tak sejenis. Dia tak sejenis dengan harakat sebelum dia. Waw ni. Jadi ditukarkan waw kepada ya. Jadilah ki lah. Adapun bi'a tak perlu dah sebab kena dengan harakat sebelum. Jadi tak perlu ditukar. Jadi tak perlu tu ya ni ditukar lagi dah. Kekal dalam keadaan ya. Adapun sana masalah qala ni tadi dia q lah, kita tukar jadi ki lah. Sebab sebelum dia kasrah tak sesuai dengan waw. Ni waw tu ditukarkan tuklabu ya'an. Jadilah ki lah. Jadi sini nak sebut macam mana? Sebut macam ni ya. Ishmam. Dalam tu ada agak dekat bi'a tu. Dekat bi'a ada agak ishmam. Tak cakap apa? Tak ada. So. Macam mana? Itulah yang nak nampak kan, sebab nak bagi nampak asal tanbih alal asli sinilah. Sini tak ada. Sebab asal dia memang ya. Asal memang ya. Cuba tengok lagi, cuba tengok balik. Kita nak habiskan dulu. Baik, yang ketiga qula. Yang ketiga qula. Tadi masalah berat, dia cara dia nak takhallusnya, nak pelepasnya dengan ditukarkan, dengan dipindahkan kasrah pada waw tu kepada huruf sebelum. Pada kuwila sini pada buyi'a pun sama juga, ditukarkan kasrah tu kepada huruf sebelum iaitu ba. Bila tukar tu ada benda lain pula berlaku. Itu pada masalah ni. Pada masalah qila ni, dia akan jadi q la. Jadi tak sesuai, tak kena kasrah dengan waw. Maka waw ditukar jadi ya. Tapi sini dia tak buat cara tadi. Nak takhallus dia tak pindahkan harakat waw kepada qaf. Tapi dibuang harakat waw. Kuwila, buang harakat ni. Jadi la. Sini pun sama. Buyi'a, buang harakat ya.
Bila buang harakat ya, kena tak dhammah dengan ya? Tak kena. Jadi tukar dengan waw. Jadi bu'a. Dia akan jadi macam ni ya. Kemudian jadi bu'a. Ni faham? Dia akan jadi bu'a. Sebab tu dia sebut dalam matan, apa dia kata dalam matan? Tengok balik dalam matan. Babun naib anil fa'il. Yuhdhaful fa'il fayanubu anhu fi ahkamihi kulliha maf'ulun bihi. Ini kita tak terjemah tadi, semua kita masuk pada syarah. Kata bab naib fa'il, dihazahkan fa'il, maka mengganti akannya pada ahkam fa'il tu maf'ulun bihi. Jadi maf'ulun bihi tu dia akan gantikan fa'il pada kesemua hukum-hukum fa'il. Fa'il lam yujad, maka kalau tidak ada, maka fa makhtassa wa tasarrafa, maka apa yang tertentu dan juga tasarruf daripada zaraf atau majrur atau masdar. Okey. Wa yudammu awwalul fi'li mutlaqan. Awal fi'il memang didhammkan mutlaqan. Wa yusyarikuhu thani nahwu ta'tu'ul lima. Wa salisu nahwu untuliqa. Ni pun kita sekarang ni dah nampak dah bila kita dah baca syarah. Wa yuftahu ma qabla al-akhir fil mudhari', dan difathahkan huruf sebelum akhir pada fi'il mudhari'. Wa yuksaru fil madhi, dan dikasrahkan pada fi'il madhi. Lepas tu walaka. Ini harus bagi kamu pada umpama qala dan ba'a boleh tiga lurah. Al-kasru mukhlasan. Wa musyamman dhamman. Wa dhammu mukhlasan. Jadi yang pertama dua tu lah cara nak takhallus tadi tu, cuma agak berbeza. Satu dengan pindahkan, satu dengan hazafkan. Jadi sekali lagi kita baca syarah. Wa idza kana al-fi'lul madhi sulasiyan mu'tallal wasat. Apabila fi'il madhi tu fi'il madhi sulasi yang tengah dia huruf illah, nahu qala wa ba'a jaza laka fihi thalathu lughatin. Ihdaha hiyal fusha. Yang pertamanya ini adalah lugah fusha, kasru ma qabla al-alif. Kasrahkan apa yang sebelum alif. Dah kasrahkan apa yang sebelum alif, jadilah kuwila. Jadilah qila. Fatuklabul alif ya'an. Asalnya akan jadi kuwila lah. Di asal dia, sebab asal dia qawala. Apa tu dia asal dia lagi? Asal dia lagi qawala. Qawala wulu. Ni asal dia lah. Qawala yaqulu. Sini jadi yaqulu, pindahkan harakat waw kepada qaf. Yaqulu. Dia adalah kaedah bila nak kena pindah dan sebagainya tu dalam saraf. Yang ni tukar jadi alif. Buang harakat waw, lepas tu tukar jadi alif. Jadi qala. Jadi bila kita nak buat, kita jadi sebab tu nak buat jadi macam ni. Dia jadi kuwila sebab asal dia qawala. Ana lupa sebut dia. Asal dia qawala. Jadi kuwila. Lepas tu jadi qila. Lepas tu jadi qila. Jadi selepas kita kasrahkan apa yang sebelum alif, yang ni, maka waw ni pula ditukar jadi ya. Jadilah qila. As-saniyah ishmam al-kasr. Ishmam apa nak tahu? Ishmam ni nak terjemah apa? Ishmam kan kasr syai'an min ad-dhamm. Ishmam apa? Boleh ishmam? Hai. Muncung mulut. Muncungkan. Kalau sini nak cakap muncungkan kasar. Apa bohlah, apa makna pun. Oh cari lagi. Ishmamul kasri syai'an min ad-dhamm. Tanbihan alal asli. Nak tanbihkan, nak jaga atas asal dia, iaitu dhamm.
wa hiya lughatun fasihatun aidan, ni pun lughah fasihah tapi tangga yang kedua. Tadi yang pertama. As-salisah ikhlasu dhammi awwalihi. Ikhlasu dhammi awwalihi maknanya orang kata nak pelepah macam nak selamatkan dhammah yang awal tu, maka patu tu fayajibu qalbul alif wawan. Maka wajib tukarkan alif tu jadi waw. Wajib tukarkan alif jadi waw. Jadilah qula wa bu'a wa hiya qalilah. Ni lughah qalilah. Sebab sekarang ni nak selamatkan sini. Dom ni. Kalau kita buat macam cara pertama, tak selamat dom tu. Faham tak? Lepas tu kita akan ubah harakat waw kepada qaf. Harakat qaf dah hazah dah, buang dah. Jadi tak selamat . Jadi sini nak selamatkan iaitu dengan buang harakat pada waw, lepas tu ditukarkan jadi yang ni tak ditukarkan lah, yang ni ditukarkan jadi waw. Buang harakat, lepas tu tukar jadi waw, jadilah bu'a. Yang tu qalbul alif tu sebab memandang pada ni qala. Qala jadi tukarkan alif jadi waw. Jadilah qula. Faham tak? Fatakul qula wa bu'ah wa hiya qalilah. Kalau nak selamatkan dom tu, maka wajib tukarkan alif tu jadi waw. Fayajibu qalbul alifi wawan. Lepas tu kalau masalah dekat bi'a tu tukar ya tu jadi waw. Wallahu alam. Habis nanti kita akan sambung bab al-ishtighal. Ada bab ishtighal, lepas tu bab tanazuk. Habis bab tanazuk, mula masuk bab maf'ul. Babu mafa'il. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw